macam nasi lemak tapi nampak macam sushi, cikgu. Rasa-rasanya apa ya? Saya pun tak tahu ni apa, cikgu. Inilah nasi lemak sushi. Nasi lemak sushi? Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Azrina. Tapi sebelum tu, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pastikan anda cuci tangan bukan dengan air saja ya, air dan juga sabun, dan juga pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer bagi menjaga kebersihan. Dan apabila berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter macam saya dengan cikgu. Kan, cikgu? Ya. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan, apa kata cikgu amalkan juga SOP yang ada kat sini? Baik. Seperti makan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Macam saya dengan cikgu tu, jarak kita rasanya lebih kurang 1,5 meter, kan, cikgu? Okey, boleh kita buka pelitup muka kita, cikgu? Silakan, cikgu. Saya pun buka sekali. Okey, dan kepada mereka yang ada di rumah tu dan juga dalam talian, pastikan anda simpanlah pelitup muka ni. Apabila buka tu, simpan di tempat yang selamat. Seperti saya dengan cikgu, kita ada bekas khas untuk simpan pelitup muka kita. Baiklah, cikgu, sekarang dah nampak muka cikgu dah, cikgu. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, terima kasih ya, Sean. Terima kasih, cikgu. Okey, nama saya Puan Azrina binti Subuh. Saya mengajar di SMK USJ 13 Subang Jaya. Okey, baiklah, cikgu. Dan juga bersama kita, bukan kita berdua, cikgu. Kita juga ada tetamu khas yang bersama kita dalam talian. Jom kita tengok siapakah mereka. Hai semua. Hello. Okey, tak apa, cikgu. Sementara kita menunggu mereka untuk datang dalam talian tu, apa kata kita nampak yang ada kat depan, Kak, cikgu? Ini adalah bakul daripada bakul kad kiriman untuk Hari Guru. Bulan ni kita menyambut sambutan Hari Guru ataupun apa yang berlaku sekarang adalah kempen sempena sambutan Hari Guru. Tetapi sebelum kita baca kad yang ada di sini, jom kita berkenalan dengan murid kita yang ada dalam talian. Mereka sudah ada di sini. Hai semua. Hai. Okey, baiklah. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan siapa ni? Jessica. Silakan. Hai cikgu. Nama saya Yong Chuan Yong dari USJ 13. Okey, terima kasih Chuan Yong ya. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Amirul. Hai cikgu, nama saya Muhammad Amirul dari USJ 13. Terima kasih. Kita juga ada siapa ni? Dania. Nama saya cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Dr. Ira. Saya tingkatan 3 dari SMK USJ 13. Okey, terima kasih Dania. Kita juga ada Yip Lam. Hai cikgu. Saya nama Ikram dari SMK USJ 13. Terima kasih. Dan seterusnya Andreas. Hai cikgu. Nama saya Andreas dari SMK USJ 13. Okay, terima kasih Andreas. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah Nazira. Azlina, maaf. Hai cikgu, nama saya Nur Azlina dari SMK USJ 13. Okey, terima kasih. Dan adakah anda semua sedia untuk penerakan kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya anda sedia. Okey, baik. Tapi sebelum kita teruskan, seperti yang saya sebutkan tadi, Ego, kita ada kad di hadapan kini. Mungkin cikgu boleh pilih salah satu kad untuk saya bacakan. Ya, ini adalah sempena sambutan Hari Guru pada 16 Mei. Nampak menarik ni. Yang ini, Ego. Terima kasih, cikgu. Ini dialah hasil kerja daripada Nur Irza Hani binti Nur Idham daripada Prasekolah Mutiara SK Lubuk Redan Masjid Tanah Melaka. Sangat cantik lah ini. Nampak macam ada pensel kat sini dan tulisnya Happy Teachers Day. Kita buka ini, Ibu. Wow, Bapak Kad, you are the best teacher. Hashtag terima kasih cikgu. Okey, terima kasih Nur Irza atas kiriman kad anda, dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua cikgu atas
jasa dan juga pengorbanan cikgu dalam mendidik kita. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi saya nak tanya, apa kaitannya nasi lemak sushi nasi lemak tu dengan penerbangan kita hari ni cikgu? Kalau Sean nak tahu, inilah tajuk kita hari ni. Reka bentuk makanan. So kita akan terokalah banyak lagi tentang reka bentuk makanan ni. Okey, baiklah cikgu, sebelum tu apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azrina. Okey, baiklah. Topik untuk hari ini cikgu adalah reka bentuk makanan kan. Saya sangat setuju sebab apa-apa berkaitan dengan makanan memang saya sukalah cikgu. Okey cikgu, silakan kita mulakan penerokan kita. Okey, baik. Kalau dah Sean teruja, mesti murid-murid kat luar sana pun teruja kan? Ya. Okey, baik. Saya nak tanyalah murid-murid dalam talian. Okey, apa yang kamu faham mengenai tajuk kita hari ini? Siapa boleh bantu cikgu? Cikgu nak cuba boleh? Okey, Dania, silakan. Cikgu Amirul nak jawab. Okey, silakan. Amirul. Baguslah Dania bagi peluang kepada Amirul lah. Okey, Amirul. Silakan Amirul. Reka bentuk makanan ni dia berkait rapat dengan kehidupan seharian kita sebab makanan penting untuk kita, untuk manusia. Betul. Okey, bagus ya. Bagus. Okey, ada siapa lagi nak bantu Amirul? Saya cikgu, saya nak bantu. Siapa tu? Andres. Okey, silakan Andres. Makanan merupakan sumber tenaga untuk benda hidup dan kumpulan manusia berbeza-beza. Aliran gaya hidup moden pengguna telah memacu perubahan dalam reka bentuk makanan. Okey, itulah jawapannya. Baguslah cikgu. Baguslah. Bijak semua. Dia cuba dia berani untuk mencuba. Okey, baiklah kita masuk ya. Kita takrif reka bentuk ni sebenarnya kalau Sean nak tahu, reka bentuk tu merupakan satu pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Jadi maksudnya kita ni kalau ada idea, kita kena rancang dan kita kena buat. Ya, betul. Tak boleh setakat rancang je, tak buat, tak jadilah reka bentuk. Ya kan? Jadi produk tu pula mestilah mempunyai nilai estetika, keupayaan, pembuatan, mempunyai fungsi dan kebolehpasaran. Okey cikgu. Okey, jadi kita yang itu ialah takrif reka bentuk. Okey, manakala makanan pula ialah takrif makanan merupakan satu bahan yang boleh kita makan sama ada dalam bentuk pepejal ke, cecair, bersumberkan haiwan atau tumbuhan. Okey, siapa murid kita yang boleh bantu kita untuk memberi contoh sumber haiwan? Makanan sumber haiwan. Dari sumber haiwan tu. Okey, siapa nak cuba? Saya dulu. Yip Lam. Okey, silakan. Adalah ayam, ikan, kerang, sotong dan udang. Bagus. Itulah semua makanan kegemaran saya. Oi, Sean suka makan ni. Orang kata kita makan untuk hidup. Saya hidup untuk makan. Tak apalah. Asalkan sihat. Ya betul. Okey, itu ialah sumber haiwan. Okey, manakala kalau sumber tumbuh-tumbuhan, saya nak tanya Sean lah. Boleh je cikgu. Kangkung, bayam, ulam, timun, semualah banyak cikgu. Memang banyak lah, tu suka makan. Okey, itu ialah takrif makanan. Okey, kita kena tengok pula takrif yang ketiga, iaitu takrif reka bentuk makanan. Tadi reka bentuk saja. Tadi reka bentuk. Sekarang kita gabungkan makanan. kedua-dua. Ni gabungan pula kedua-duanya. Okey. Jadi reka bentuk makanan ialah aktiviti merealisasikan idea tu kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Ayat yang paling penting di situ apa?
inovasi dan kreativiti. Sebab itulah terhasilnya nasi lemak sushi. Nasi lemak sushi. Sebab gaya hidup kita kan. Okey. Jadi ini reka bentuk makanan ni dipengaruhi oleh permintaan, budaya, sosial, tempat, cara hidup sesebuah masyarakat ya. Okey, jadi dalam klasifikasi reka bentuk makanan ni terbagi pada dua. Okey. Klasifikasi reka bentuk makanan terbagi pada dua, iaitu susunan makanan tu dalam pinggan ataupun bekas. Okey. Bento tu macam nak bawa bekal pada anak-anak ke sekolah. Betul. Okey, yang kedua ialah pada makanan tu sendiri. Maksudnya kalau buah tu diukir, itu sudah menunjukkan ada satu reka bentuk di situ. Okey, so dia bukan saja untuk bekas ataupun susunan dan bekas, tetapi juga makanan tu sendiri. Kalau cikgu sebutkan kepada saya reka bentuk makanan, saya fikir pasal makanan je. Bekas tu memang saya tak pedulikan. Okey. Jadi setelah kita faham ada dua jenis klasifikasi tu, kita masuk pula tentang kepentingan reka bentuk makanan tu. Okey, dia ada 6 kepentingan yang kita kena faham. 6 tu meliputi kita tengok yang pertama dahulu. Yang pertama tu ialah kebebasan memilih kepada pengguna. Okey. So dalam reka bentuk ni, perubahan cita rasa manusia, kehendak, keperluan manusia yang berubah-berubah ni menyumbang kepada kita ni mereka bentuk makanan ni. Jadi kita reka bentuk tu pula sesuai dengan gaya hidup, pendapatan dia pula. Lepas tu menyebabkan revolusi baru kepada trend masa kini kita. Betul. Kalau saya bandingkan contoh macam nasi lemak. Macam saya tahu nasi lemak tu dalam paket yang apa tu yang macam segitiga tu kan. Yang tu saya tahu, tetapi nasi lemak dari segi sushi tu ini adalah rekaan yang baru je, yang mungkin kalau kita tengok dari segi harga mungkin kita boleh jualkan nasi lemak sushi dengan harga yang lebih mahal berbanding dengan yang paket biasa je. Tapi kita tengok pula daripada aspek gaya hidup kita. Kalau macam Sean sendiri nak pergi ke Sri Pentas, dengan jam, dengan nak cepat kejar masa. Kalau makan dalam kereta tu nak perlu makan nasi lemak yang dalam bungkusan tu. Susah cikgu. Perlukan apa? Sudu, garpu. Lepas tu guna tangan pun susah. Silap-silap terkena kat baju. Tak boleh cikgu. Comotlah pula kan. So dia naklah kita ni mudah. Sebab gaya hidup kita tu nak semuanya mudah, semuanya cepat. So kalau nasi lemak sushi ni tadi, ambil makan satu terus makan. Tak tumpah pun sambal. Kan? Okey, itu poin yang pertama. Ya, cikgu. Okey, kalau kita tengok poin yang kedua pula, di sini kita menzahirkan nilai estetika. Okey, nilai estetika pada makanan tu membuatkan makanan tu unik. Okey, dia menzahirkan nilai yang unik, memberi nilai tambah pada sesuatu produk dan menjadikan dia berkualiti tinggi. Lagi sekali saya bandingkan lah Ego, kalau kita lagi sekali nasi lemak boleh. Kalau dekat gerai tepi jalan tu kita boleh beli dalam paket kan. Kalau kita pergi ke restoran, mungkin yang restoran di hotel, cara dia susunkan makanan tu nampak lagi wow, tapi masih nasi lemak. Kan? Sebab betul. Dari segi nilai estetiknya nampak cantik, orang lagi teruja untuk makan, berminat untuk makan makanan tersebut, walaupun sama. Orang mengetepikan rasa dahulu kan. Dia tengok cantiknya dia susun, hebatnya chef tu. Okey, untuk nilai estetika ni kita tengok pada contoh saya paling mudah, kalau kita tengok pulut kuning. Pulut kuning tu kalau kita hidang kan dalam bekas Tupperware kan. Kita letak sebelah tu pulut, sebelah tu ayam ke rendang ke. Lepas tu kalau kita hidangkan macam tu je, mungkin nampak biasa. Kalau kita tambah nilai tambah sesuatu tu, menjadikan dia berpotensi berkualiti tinggi tu, pulut kuning tu dihidangkan macam kek yang dilayerkan dengan dilapiskan dengan apa Sean? Dengan inti. Nak apa-apa pun boleh Ego. Saya dah lapar dah Ego. Lapar dah. Ini mesti tak sarapan ni pagi tadi. Kan. Okay, so itulah yang sebenarnya intipati kepada nilai estetika tu tadi. Jadi kita ni reka makanan ni, tapi kita kena fikirlah untuk dia nampak bernilai tinggi. Betul kan? Okey. Poin yang ketiga saya pada hari ini untuk kepentingan reka bentuk makanan ni, melindungi etika sosial. Macam mana tu Ibu? Ini ni kita nak reka makanan ni, kita kena ambil kira lah Sean. Ambil kira di mana etika sosial ni, walaupun nak buat kreatif macam mana pun makanan ni, nak buat
inovasi macam mana pun, tapi kena ambil kira sensitiviti kaum dan agama. Tak bolehlah nanti kita melanggar batasan itu. Betul. Kita nak hidup aman damai di negara kita yang tercinta ni. Betul tak? Ya. Okey. Disebabkan negara kita kan ada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita kenalah kita kena sentiasa menghormati antara satu sama lain. Betul, kita sayangkan keamanan negara kita, dan saya pasti murid-murid di luar sana pun sangat sayangkan negara kita ni. Ya, betul. Okey, baik. Kita ada lagi 3 kan? Kita ada lagi 3 kepentingan. Murid semua okey? Boleh ikut ke? Boleh ikut tak? Boleh? Okey, bagus. Kita teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, silakan cikgu. Okey, di poin yang keempat ini, dia memberikan faedah buat pengusaha. Contohnya lah, Sean kan? Ya. Kalau kat luar sana, Sean makan burger tak? Selalu makan, Ego. Ya. Selalu makan. Jenama tu macam-macam kan? Kan. Jadi setiap jenama tu dia ada peminat dia sendiri. Ya. Betul. Kadang-kadang 3-4 jenama yang bersaing. Ya. Okey, itu memberi peluang untuk dia meneroka. Burger memanglah banyak, tapi dia mempunyai rasa yang berbeza. Ya. Okey, mungkin dia meneroka pasaran yang berbeza. Betul kan? So ini juga membuatkan variety dalam industri makanan. Selain pada tu, kadang-kadang kalau kita tengok inovasi-inovasi ni, contoh orang goreng pisang, orang buat goreng pisang tu banyak je. Di kat luar tu pisang goreng pisang goreng tu banyak je kat luar. Tapi ada yang membuat secara kreatif. Boleh bagi contoh tak? Boleh, cikgu. Pisang goreng tu memang ada. Dia ada pisang goreng cheese, pisang goreng coklat, pisang goreng Milo, pisang macam-macam cikgu ada. Dah, semakin lama semakin lapar. Semakin lapar. Silakan cikgu. Okey, kita sambung. Jadi, untuk yang kelima pula ialah pembangunan dari segi sains dan teknologi. Kat situ kita tak terlepaslah daripada kepesatan sains dan teknologi ni menyumbang pada industri kita. Dia ada alatan moden, mesin yang moden. Okey, saya nak tanyalah murid. Asyik saya bercakap, kita tengok murid kita faham atau tidak kan? Okey, siapa boleh bagi contoh pada cikgu mengenai kemajuan sains yang menyumbang kepada alatan dan mesin? Siapa yang nak cuba? Okey, Dania, silakan. Contohnya blender. Blender boleh memisahkan makanan dengan lebih cepat berbanding dengan pengisar tradisional. Blender dia cakap. So kalau yang tradisional tu kita guna apa, Sean? Lesung batu tu nak tumbuk. Silap-silap kena pakai shield pula. Sebab nanti dia akan pancuk ke semua tempat itu. So masa tu dah lagi jimat. Ya, betul. Tekan je button, semua siap. Betul. Kan, betul itu. Okey, ada lagi tak nak bagi contoh? Amirul, silakan Amirul. Amirul, silakan. Contoh dia air fryer itu. Air fryer memudahkan kita sebab tak payah pakai dapur gas dengan tak payah pakai minyak. Okey. Maksudnya, Amirul boleh masak lah. Kalau dia kata mudah kan? Sebab tak payah guna gas, tak berbahaya. Betul. Dan juga penggunaan minyak tu sangat-sangat sedikit itu. Betul. Jadi itu pun faktor kesihatan kita juga. Okey, jadi poin yang terakhir untuk kita dalam kepentingan reka bentuk makanan ni ialah kepelbagaian etika dan budaya. So, di sini kita dapat banyak kaum-kaum di Malaysia yang ada pelbagai jenis makanan. Jadi, variasi makanan itu kita tengok dalam konteks kaum Melayu contohnya. Ada makanan apa? Sean tahu makanan apa yang Sean suka kalau untuk daripada kaum Melayu ni? Nasi lemak itu. Nasi lemak. Kita baru je raya Aidilfitri ni. Okey, ketupat, rendang, lemang, serunding. Makan. Lontong. Ya itu. Makan itu, saya makan semua itu. Seronok. Okey, mungkin murid-murid juga boleh tambah apa contoh untuk mungkin kaum Cina pula ke? Siapa nak cuba? Okey, kita bagi peluang kepada Aslina. Okey, silakan sayang. Kalau kaum Cina dulu diorang buat kuih bakul biasa je, tapi sekarang dah ada berperisa. Itulah inovasi kan. Dia macam-macam perisa ditambah, jadi memberi pilihan bagi kita ni. Okey. So,
takkanlah 2 kaum je saya sentuh kan. Tak adil macam tu. Okey, untuk kaum India pula, siapa boleh bagi contoh makanan kaum India yang ada variasi? Dania nak cakap? Okey, silakan. Contohnya naan dan putu. Naan dia ada pelbagai perisa like cheese, adalah pelbagai. Ada ikut. Okay, cheese dengan apa tu, dalam bahasa Inggeris sebutnya garlic, tapi dalam bahasa Melayu adalah bawang putih. Bawang putih ada, bawang putih ada juga dengan bawang, ada dengan telur, ada banyak lagi. Itulah. Kadang-kadang kita tengok ni bukan sahaja makanan tu, kita pun menikmatinya, seronok kan? Menikmati kan. Macam putu mayam kan. Sean makan tak putu mayam? Makan je. Sedap putu mayam, kan. Tapi putu piring tu Melayu. Melayu tapi putu saya mayam, makan semua je. Okey, jadi kita dah faham. Okey, so semuanya 6 kepentingan ni kita dah teroka bersama murid kita. So saya harap di sini semua fahamlah. Jadi dalam kita mereka bentuk makanan ni, kita tak bolehlah pandai-pandai suka-suka hati je, dia ada guideline dia. Okay, so di luar sana murid kena rebut peluang. Rebut peluang untuk meneroka makanan-makanan yang boleh mewujudkan variasi baru dalam mereka bentuk makanan ni. Betul cikgu. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azrina. Baiklah cikgu, rasanya kita akan mulakan aktiviti kan cikgu bersama murid? Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Murid-murid dalam talian, dah ready dengan alatan melakar? Okey, kertas, pensel. Okey, semua dah ready? Cuba tunjuk dekat cikgu. Okey, maknanya mereka perlukan hanya kertas dengan pensel cikgu? Kertas, pensel, mungkin alatan mewarna juga. Okey, so kepada mereka yang ada di rumah pun mungkin boleh buat boleh turut sekali buat aktiviti bersama kita ya cikgu? Ya. Okey, silakan cikgu. Apa yang kita nak buat? Okey, murid-murid akan buat lakaran reka bentuk susunan makanan dalam pinggan ataupun dalam bekas. Ya. So dia menggunakan kreativiti dia untuk menyusun. Okey. Jadi tadi kita relate lah balik. Tadi kita belajar takrif reka bentuk tu apa? Penghasilan idea secara terancang. Jadi murid kena rancanglah apa dia nak buat ni. Okey, maknanya dia lagi baik untuk kita melakarkan bagaimana kita nak susun dan bukan susun terus ke cikgu? Tak bolehlah susun terus. Kalau salah ataupun ada benda yang kurang, so murid kena bersedialah masa tu kan. Macam cikgu sebut tu tadi, kita kena buat perancangan dengan betul kan? Ya, betul. Dalam RBT ni memang apa sahaja amali start dengan lakaran. Okey, baik cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita tengok pada video yang disediakan dulu. So sementara murid kita melakar, kita tengok video dulu. Okey, jom kita tengok video tersebut.
sangat menarik video tu Ego. Tapi kenapa cikgu nak tunjukkan video tersebut kepada kita? Itulah nak tunjuk dekat Sean reka bentuk pada makanan tu sendiri. Nak buat kat studio memang tak sempat lah kot. Kan Ego. Lepas tu dia kena ada skill, alatan yang betul. Yelah. Okey cikgu. So dalam talian kita, murid-murid kita agaknya dah siap belum melakar? Okey. Dah siap belum murid-murid? Okey, semua dah angguk-angguk tu dah siap lah agaknya. Anda boleh tunjukkan depan kamera. Semua tunjuk. Tunjukkan lakaran. Kalau angguk tu tak cukup lah nak tengok tu. Wow. Okey. Okey, cikgu pun nak tunjuk lah. Cikgu pun siap juga. Cantiknya. Wow. Cikgu pun siap. Okey. Itulah dia. So dalam lakaran ni, kita akan susunlah idea kita tadi. Rancangan apa yang ada dalam minda kita tu. Ya, betul. Jadi bila kita buat lakaran tu, kita kena ada tajuk. Kita kena ada elemen, kena ada prinsip. Jadi elemen lakaran cikgu ni ialah ada garisan, rupa, bentuk. Lepas tu menggunakan prinsip kontras, harmoni, kesatuan. Bahan pun kena tulis tau Sean. Ya, cikgu. Jadi bahan yang kita buat dalam reka bentuk susunan makanan dalam pinggan saya ni, saya menggunakan tepung, kacang merah, cawan kertas, pinggan. Okey, semua bahan yang diperlukan untuk bukan saja untuk buat makanan tetapi juga untuk menyusun lah. Ya, betul. Okey. Saya rasa murid pun dah bersedia nak menerangkan lakaran. Okey, siapa nak terangkan lakaran ni? Siapa boleh volunteer untuk menerangkan lakaran dia? Ya, Dania. Sayanglah Dania ni dia sentiasa nak cuba. Okey, kita silakan Dania. Okey, saya telah melakarkan reka bentuk makanan atas pinggan. Prinsip yang saya menggunakan adalah pengulangan dan kontra. Elemennya adalah garisan dan warna. Bahannya adalah pinggan untuk menghidang, tepung, telur, butter, garam, gula dan coklat untuk hiasannya. Okey, bagus ya Dania. Berani mencuba. Okey. Kita minta lagi siapa murid yang nak menunjukkan hasil lakaran. Mungkin saya boleh pilih saya rasa mungkin Amirul dah angkat tangan. Tak apa. Okey, kita bagi Amirul. Lepas ni mungkin kita boleh tanya murid lain yang belum jawab lah. Ada yang senyap-senyap. Ada yang senyap je ya. Okey. Silakan Amirul. Oh wow. Cantik tak Sean? Cantik So murid ni kita latih dia daripada tingkatan 1 membuat lakaran. Tak mustahil. Kan, betul tak? Betul. Amirul boleh tak angkat tinggi sikit? Tinggi sikit. Tinggi sikit. Okey, nampak tu. Okey, silakan. Kita terangkan lakaran Amirul. Kita dah melakar reka bentuk makanan dalam bekas makanan. Okey, bekas makanan. Saya gunakan elemen garisan, rupa, bentuk dan warna. Prinsip pula saya gunakan prinsip kontra, kesatuan dan kepelbagaian. Bahan yang saya telah gunakan ialah nasi, telur, sausage, tomato, kubis, brokoli dan timun. Tengok tu Sean. Seimbang tak bekas makanan yang disediakan tu, lakaran dia tu? Saya rasa sangat seimbang. Ada. Sangat seimbang, sangat ada menarik. Ada pelbagai kan nutrien kat situ. Okey. Ada lagi tak yang boleh share dengan kita? Boleh tak saya pilih Saya pilih mungkin Chuan Yong. Silakan Chuan Yong. Dari tadi senyap dia senyum. Okey, nampak tu. Ni lagi cantik, betul. Mungkin ke tengah sikit. Atas sikit sayang. Okey, nampak tu. Okey, silakan Chuan Yong. Lakaran yang saya telah lukis ialah lakaran reka bentuk makanan dalam bento. Bahan yang ada dalam bento saya ialah bekas bento, kuih, tapis, buah oren, roti, sayur dan daging. Okey, bagus ya. Okey, untuk Chuan Yong ni, Chuan Yong ada kuih, ada buah, ada hot dog. Kita tengok pun kita rasa lapar, betul? Cikgu dari tadi saya dah lapar, sekarang dah lagi lapar. Okey, baiklah kita teruskan sesi pembelajaran kita. Boleh cikgu? Kita buat sama-sama Sean. Oh, boleh. Kita buat
reka bentuk makanan, susunan dalam pinggan. Susunan kita buat bersama-sama. Okey, murid-murid di studio, okey, cikgu nak buat di rumah. Lepas tu kita kongsi bersama-sama. Baik. Boleh ke? Boleh. Okey, kita teruskan ya. Okey, so kita akan menggunakan lakaran cikgu sebagai panduan lah Ibu. Ini sebagai saya boleh tunjukkan panduan kepada mereka yang ada di rumah lah. Ini dia panduan yang kita akan gunakan untuk susunan kita ya Ibu. Okey. Okey, kita letak kat sini lah. Boleh. Okey, kejap Ibu, saya nak tunjukkan kepada mereka. Ini lakaran mereka bentuk susunan makanan dalam pinggan. Okey, itu dia Ibu. Okey, terima kasih Ibu. Okey, sama-sama. Okey, jadi saya nak minta Sean pakai sarung tangan lah sebab boleh, kita nak prepare makanan kan. Kena jaga kebersihan kan. Okey. Okeylah, sebab apabila kita macam saya rasa dalam restoran juga nampaklah mereka guna sarung tangan supaya kita tidak akan kotorkan makanan juga, sebab yang ni orang lain akan makan, bukan kita kan? Ya, betul. Okey, jadi kita ada pinggannya di sini. Okey. Okey, saya alihkan yang ni dulu ya. Okey. Cikgu dah sediakan pau dalam pernah jumpa tak pau bentuk bunga ros macam ni? Tak pernah Ego. Pau biasa saja. Pau biasa. Bentuk macam mana Sean? Kalau bentuk pau. Bentuk warna putih je, macam tak ada bentuk lah. Bulat lah kan. So, kita reka bentuk makanan tu kita kena kreatif. Tu yang cikgu buat kat rumah. Mungkin saya ambil salah satu Ego, saya tunjukkan kepada mereka yang ada di rumah. Boleh. Dia bagaikan rose. Macam ni. Cantiknya. Kalau saya pegang lama lagi Ibu akan masuk mulut saya pula. Baik, apa kata kita minta Sean menyusun berdasarkan lakaran yang saya dah buat. Okey, boleh Ibu, boleh. Saya cuba Ibu. Boleh. Kalau salah jangan marah Ibu. Tak marah, belajar ni tak boleh marah. Kena tengok dia punya angle. Sudut, dia punya angle. Okey, ni macam kan. So ini ada 4, 1. Dia tengah macam ni. Rasa-rasalah Ibu. Kalau silap cikgu tegur Ibu. Tak apa, nanti kita betulkan. Okey, macam ni kan. Tapi ada 5 nak letak semua kan? Tak, kita ikut lakaran. Ikut lakaran. Okey, yang ni semacam ni. Okey. Macam ni kan? Okey. Kita ambil yang ni jugalah. So dia lebih kurang macam ni lah Ibu. Betul ke Ibu? Okey. Betul Sean. Okay, so kita susun ni, kita buat reka bentuk ni, kita tak boleh berlebih-lebihan lah dari aspek hiasan. Kan? Sebab kalau kita tengok hiasan tu nanti, apa akhirnya? Nanti kita tak makan pula. Tak makan, pembaziran. Ingatkan sebab dia cantik sangat sampai orang tak nak makan. Yelah, bila dah banyak sangat, tak sempat nak makan. Jadi, kita susun, kita minta murid kita ni lebih kreatif. Contohnya, mungkin murid dekat luar sana ada idea nak buat donat pizza ke? Donat pizza? Bunyinya pun menarik tu. Sebab kita kan gaya hidup kita yang sangat sibuk. Ya, betul Ibu. Okey. Dan saya nampak, kalau saya bandingkan dari tadi daripada pinggan yang ada kat sana, bila cikgu letak macam tidak tersusun. Dia nampak sedap, tapi kalau letak macam ni lagi menarik, lagi orang berminat untuk nak makan. Ya, betul. Okey, mungkin murid-murid kita di studio ni dah siap agaknya. Okey, siapa yang boleh kita tanya ni nak tunjuk reka bentuk makanan dia? Okey, mungkin kita boleh pilih siapa? Okey, dah angkat tangan dah, Chuan Yong. Silakan Chuan Yong. Okey, silakan. Wow. Okey. So yang ni adalah berdasarkan lakaran Chuan Yong lah. Tadi kan dia lakarkan berwarna-warni kan? Cuba Chuan Yong terangkan. Cuba terangkan apa yang ada dalam bento Chuan Yong tu. Ada buah oren, kuih lapis, roti, sayur dan daging. Roti, sayur dan daging. Kalau kita tengok tu warna yang digunakan tu menarik perhatian. Okey, terima kasih Chuan Yong. Sama-sama Cikgu. Okey, jadi dekat situ pun murid, kita pun
belajar satu benda iaitu makanan seimbang. Iaitu tajuk nutrisi juga kita pelajari di tingkatan 2 dalam subjek sains. Okey, jadi dalam tu kita menitik beratkan makanan yang seimbang ni akan melahirkan manusia yang sihat. Okey. So kalau makanan kita tu kita tak jaga diet kita dengan baik, nanti cepatlah kita sakit, Sean. Betul, Ibu. Kalau kita makan contoh macam masa saya muda-muda, Ibu, saya suka makan makanan yang berminyak macam ayam goreng, kan? Tetapi macam yang disebutkan oleh, kalau tak silap saya, Amirul kan yang sebutkan ada air fryer, di mana menggunakan minyak yang kurang kalau bandingkan dengan cara pemasakan yang biasa kan. So daripada sana kita boleh sebutlah, kalau kita masih boleh makan makanan yang kita suka, tetapi kalau kita dapat menyediakan makanan tersebut dengan cara yang lebih sihat, bolehlah kita menikmati tanpa rasa macam rasa bersalah lah, Ego. Ya, betul. Kita kena terapkan, terapkan pada murid-murid kita ni makanan yang baik, yang sihat, yang seimbang, supaya generasi pelapis kita ni nanti semua sihat-sihat. Betul, Ego. Kuranglah kadar penyakit tu yang masuk hospital ni banyak ni. Kan. Dan kalau saya bandingkan pula dengan apa yang Chuan Yong tunjukkan tadi, dia macam dah pisahkan. Ada sandwich dia. Apa lagi boleh tunjukkan lagi sekali Chuan Yong? Dia ada sandwich dia, ada buah-buahan, lepas tu yang warna dia kuih lapis. Kuih lapis. So maknanya dia, saya kira macam lebih kurang seimbang, Ego, sebab dia ada sandwich dia, iaitu makanan utama dia. Ada karbohidrat kat situ. Karbohidrat, ada sayur dekat sana. Lepas tu dia ada macam hot dog tu. So dia punya protein pun ada kat sana. Dan juga ada pencuci mulut dan juga vitamin. So saya kira macam lebih kurang macam makanan seimbang lah kalau kita susun macam tu lah. Betul. Okey, apa kata, Ego, sebelum kita meneruskan penukaran kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siren, dan juga Cikgu Azwina. Baiklah, Cikgu, kita teruskan penukaran kita, Cikgu. Okey. Kita dah masuk, dah nak habis dah rancangan ni kan. Jadi saya nak tanyalah, soalan ni agak-agaknya mereka ni faham ke tak dengan apa yang saya mengajar hari ni kan. Boleh, Cikgu. Okey, jadi saya nak tanyalah pada Yip Lam lah. Sebab Yip Lam ni tak banyak cakap pula dia kan. Senyap je. Jadi Yip Lam. Dengar ya soalan cikgu. Apa maksud reka bentuk? Yip Lam boleh? Nampaknya Yip Lam menghadapi masalah teknikal lah. Tersekat pula ataupun mungkin dia pura-pura tak bergerak lah. Tak apa, Igu, kita tanya soalan yang sama, Igu, kepada siapa yang nak jawab? Mungkin kepada Andreas. Andreas nak jawab. Okey, silakan. Apa itu reka bentuk? Reka bentuk maksud pengetahuan tentang penyusun bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan kita.
Okey, jawapan yang sangat tepat padat. Betul ke Cikgu? Betul. Betul. Maksudnya fahamlah tu cikgu ajar tu. Okey, kita uji nampaknya, lagi lah. Okey, Yip Lam dah balik semula dengan kita Cikgu. Yip Lam boleh dengar Yip Lam? Bagi thumbs up kalau boleh. Alamak, tersekat lagi sekali Cikgu. Lah. Nak tanya soalan je tersekat. Okey, boleh Yip Lam. Kalau anda boleh dengar, mungkin anda boleh pasangkan mic anda. Mungkin kalau tak nampak secara visual, boleh dengar secara audio. Okey, juga saya rasa kita ada. Okey, nampak macam gerak kat sini. Okey, Yip Lam. Okey, Yip Lam. Okey. Pasang mic ya. Cikgu ada soalan untuk anda. Okey, cikgu nak tanyalah, apakah sumber yang kita gunakan untuk makanan? Okey, sumber. Terdapat dua jenis kan, Dua Cikgu? jenis. Tak kisahlah bagi mana-mana pun. Ya. Dengar Yip Lam. Jangan lupa pasang mic anda. Buka mic. Boleh? Okey, mungkin cikgu boleh ulang soalan lagi sekali. Okey, soalan saya, berikan dua sumber makanan yang kita boleh makan, sama ada dalam bentuk pepejal ataupun cecair. Ya. Yip Lam, pasang mic ya. Ataupun kita cuba dengan murid lain kalau ada masalah teknikal. Okey, siapa lagi yang nak jawab? Kita mungkin boleh tanya. Saya dengar. Yes, Yip Lam. Okeylah. Nampaknya Yip Lam mengalami masalah teknikal lah. Tak apalah. Soalan ni kita boleh tujukan kepada saya boleh pilih Cikgu. Siapa ni? Ini adalah Azlina. Azlina, silakan. Sebut nama baru senyum. Sumber haiwan dan tumbuhan. Betul ke Cikgu? Sumber haiwan dan tumbuhan. Okey, cuba cakap contoh. Daging, sotong. Daging, sotong. Yang tu untuk haiwan lah. Untuk tumbuhan pula. Tadi tumbuhan tu, kalau ingat balik, kita belajar tadi. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Okey, betul. Okey, bagus ya. Okey. Okey, kita dah tanya. Kita nak tahu pula siapa boleh merumuskan tajuk kita hari ni. Apa yang dipelajari sepanjang kita sesi kita hari ni, sesi teroka kita hari ni ya. Okey, siapa boleh buat rumusan? Ya, mungkin boleh beri satu atau dua point ataupun apa yang anda belajar daripada hari ini. Siapa yang nak cuba jawab? Mungkin okey. Okey, tak apalah Dania. Tak apa, Dania sentiasa tangan dia ready untuk angkat tangan. Okey. Kesediaan. Silakan Dania. Mungkin anda boleh berikan satu atau dua tajuk daripada apa yang kita belajar ini. Janganlah sebut semua supaya yang lain pun boleh jawab ya. Silakan. Reka bentuk makanan ini dapat memberi peluang pekerjaan sebab kan ada banyak categories kan. Yeah. So they can find new food every day. Okay, so dari segi inovasi dan juga kreativiti lah. Nak sebut tu inovasi lah tu. Reka bentuk makanan baru. Contoh lempeng pizza ke, lempeng pau ke, mana tahu. Kadang-kadang murid kita ni kreatif. Daripada biskut yang biasa tu pun, dia boleh olah menjadi biskut tu perisa lain, bertingkat-tingkat. Oh, ya ke? Pertambahan macam-macam idea di situ. Yang tu pun kalau bentuk biskut, kalau tukar menjadi bentuk bunga, bentuk buah-buahan, mana tahu boleh kan? Itulah, tapi kadang-kadang murid kita juga, dia kadang-kadang dia ada idea kreatif ya, di mana air kelapa tu dia boleh tambah dengan serbuk asam ke. Kadang kita dengar pelik. Tapi unik sebenarnya. Okey, tapi murid ni kita jangan sekat idea dia. Kita pantau sahaja kan. Sebab dari segi kreativiti tu kita tak boleh bagi panduan yang tu adalah bergantung kepada kreativiti dan juga kepada pemikiran murid tersebut kan Cikgu? Betul. Okey, kita tanya lagi satu murid yang ada dalam talian. Mungkin Amirul boleh berikan rumusan ataupun apa yang anda belajar daripada penerokan kita pada hari ini. Silakan. Saya belajar tentang kepentingan reka bentuk makanan ini kepada semua peniaga ataupun pengusaha.
Okey, nak cakap lah maksudnya peniaga dekat luar sana, pengusaha kat luar sana boleh grab, ambil peluang tu, meneroka, invent makanan-makanan bentuk baharu. Ya, betul. Mana tahu lepas pada kita bersiaran ni, peniaga kat luar sana buat nasi lemak sushi ni. Ya. Okey. Betul kan? Okey, kita tanya lagi seorang murid sebab kita ada lebih kurang 4-5 minit. Kita boleh tanyalah lagi seorang rumusan untuk hari ni. Siapa lagi yang kita belum tanya? Saya rasa okeylah, kita boleh tanya Chuan Yong lah. Chuan Yong, selain daripada apa yang rakan-rakan anda telah pun sebutkan, apa lain yang anda telah pun belajar dalam penerokan kita hari ini? Okey, so kita dah sebut dah berkenaan dengan inovasi, berkenaan juga dengan pengusaha dan juga penjual, peluang mereka untuk menghasilkan kerja ataupun bahan makanan yang berbentuk yang berlainan. Ya, mungkin Chuan Yong boleh cakap tentang kemajuan sains teknologi ni. Okey, dekat rumah apa alatan yang memudahkan kerja ibu, Chuan Yong? Selain daripada pengisar, blender dah sebut dah. Selain daripada itu ada apa lagi? Air fryer. Air fryer dah sebut. Air fryer sebut. Apa lagi? Memang ada banyak dekat rumah anda kan? Periuk bertekanan tinggi ada tak? Ataupun yang paling senang tu microwave lah, Ibu. Microwave. Ada kan? Sebab kalau kita bandingkan microwave dengan mungkin oven ya, Ibu. Ya. Kalau kita bandingkan, mungkin oven tu dia akan mengambil masa 2 jam untuk memanaskan ataupun memasak sesuatu makanan. Kalau ada juga microwave yang menggunakan teknologi convection atau konveksi, mungkin makanan tersebut boleh dihasilkan ataupun dimasak dalam masa setengah jam. Betul. Ataupun macam cikgu sebutkan tadi, periuk bertekanan tinggi kan? Ada juga di mana periuk bertekanan tinggi, ada yang macam tu saja, ada juga yang menggunakan mungkin alatan lain ataupun ada timer di mana kita letak makanan dalam tempat tersebut, mungkin letak ayam dalam tu, letaklah bahan-bahan makanan tu dalam tu, dia punya ingredients ke kan, letak semua kat tu, dia punya lada, cili, apa-apa kat dalam tu, tekan butang biar. Ya, pergi betul. Kerja, balik, datang makan. Pergi kerja tu jauh lama sangat. Kan? Mungkin mandi ke, kan, mengemas rumah ke. By the time kita dah siap semua aktiviti kita tu, kita dah boleh menikmati makanan. Betul, cikgu. Betul. Itulah fungsi alat tu memudahkan kemajuan ini. Sebenarnya banyak kelebihannya yang kita boleh guna. Kita ambil peluang tu untuk kita mudahkan kerja kita. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin cikgu pula boleh beri rumusan kepada penerokan kita hari ini. Okey, dalam tajuk kita ni sebenarnya saya galakkan murid-murid untuk berinovasi secara kreatif. Okay? Cubalah teroka, untuk kita dalam tajuk ini kita teroka makanan-makanan yang baharu, yang lebih orang kata tak pernah dengar pun. Okey. Kemudian kita buat makanan itu, kita try untuk komersialkan. Mungkin boleh jadi satu bidang cabaran pada usahawan pula. Mana tahu anak-anak ini pada satu saat nanti dia akan menjadi usahawan. Sebab kita tak naklah generasi kita ni hanya pandai menggunakan produk sedia ada. Betul. Dia harus kreatif, inovatif, membina produk baru, merebut peluang tu, menjadi usahawan berjaya. Betul tak? Betul, cikgu. Okeylah, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian, iaitu Yip Lam, Andreas, Azlina, Chuan Yong, Amirul dan juga Dania atas kerana sudi bersama kita dalam penerokan kita hari ini. Dan juga kepada mereka yang berada di rumah, jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka Didik TV KPM. Bye dan selamat Hari Raya!